Assalamualaikum YouTube. Annyeonghaseyo. Okey, masanya datang bersama saya sekali lagi. Zup zup. Sungmono. Alamak. Siapa ketuk tu? Jom pergi tengok dulu Makcik? Makcik ni isteri Pak Mat Tempe ya? Ya, dari petang tadi pergi minta hutang. Oh, dari petang tadi dia pergi minta hutang ya? Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di Janda Hospital. Dia kena langgar dengan motorkar, makcik. Dia memang begitu. Kadang-kadang sampai 2 bulan, 3 bulan orang tak bayar hutang. Makcik, Tu dia guys. Okeylah, apalah makcik ni lain yang ditanya, lain pula yang dijawab. Okey guys. Apa khabar ni di luar sana? Semoga semuanya sihat-sihat dan sejahtera Bertemu kita lagi di saya punya channel Sungmono Syam. Okey guys, di depan kita ni hari ni kita nak berbual pasal ni dua barang seperti tertera di title kita ni pasal Waisuku clutch housing ataupun clutch basket lah. Yang ini di depan kita ni ada dua set. Tetapi dua set ni sama tapi mungkin tak serupa lah. Kita pun tak tahu macam mana. So saya nak unboxing dululah. Satu ni dah bekas pakai pasal selama saya pakai motor ni saya pernah tukar. So ini yang originalnya daripada motor tu saya tukar. Yang ini punya guys. Okay, yang ini punya yang saya tukar yang pertama kali adalah daripada Indonesia. Okay. Dan saya nak tukar lagi pasal rivet ni saya tak praktiskan sangat So kalau saya punya cara, saya terus tukar barulah. Jadi puas hatilah. Ini untuk saya ini masing-masing punya cara dan pendapat. Okey. So yang saya nak cuba pula kali ni, ini dia guys. Okey, yang ini katanya memang sama clutch housing tapi mungkin tak serupa. So kita nak kena tengok lah. Yang ini guys daripada Vietnam. Okey. Ini daripada Vietnam. Okey, macam korang tengok Tengok ni. Ni 2PV. Yang ini 2ND. Okey, tapi dia punya center part number is sama. E6150 belakang 00. Okey, ini depannya sama dia. Kalau pasal kita ada Waisuku daripada Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam dan Philippines kan. So masing-masing punya country ataupun negeri diorang namakan ini Waisuku berbeza lah. Ada panggil Y15ZR lah, ada panggil Sniper 150 lah, ada panggil MX King dan sebagainya lah. Tapi basically dia semua satu model dan semuanya samalah kecuali V1 atau V2 aja. Semua pun tahu kan pasal dah terlalu lama Waisuku ni ada di pasaran. Okey. So 2PV ni is basically boleh dikatakan negeri punya kod masing-masing lah. Dia ada 2PV, ada 2ND dan kalau tak silap ada B17 juga. Ni semua basically untuk Waisuku punya kod parts lah Itu yang OEM original guys. Okey, dengan tidak berlengah lagi, ini dia. Mari kita unboxing guys. So ini yang seperti saya bilang tadi, saya punya yang pertama original daripada motor. So kita tahu salah satu kelemahan Waisuku ni adalah daripada dia punya clutch housing, clutch basket dia dekat daerah rivet dia. Boleh tahan dia punya packing ada plastik, ada dia punya wrapper lagi ni. Okey, ni dia guys. Ini yang mungkin daripada Indonesia lah. Saya pun tak pasti kan, tapi ini yang asal daripada motor. So usually kalau dia dah makan adalah puncanya daripada rivet-rivet ni. Semua tahulah tak payah elaborate lebih lanjut. So bila dia dah makan ni nanti dia dah start. Tak tu boleh dengar tak? Dia sini dia bergerak That means
rivet tu, dan rubber damper dekat dalam tu dah wear lah. Berapa lama atau berapa jauh kita jalan itu pun tak boleh kasih kata putus lah pasal ini terpulang dengan cara kita bawa motor, dan juga dengan berapa rajin kita tukar engine oil kita. Ni semua basically boils down to kita punya cara maintain motor jugalah. Engine oil pakai yang baik punya ke, yang kurang baik ke yang biasa punya, ni semua masing-masing. Tapi ini adalah satu kelemahan Waisuku ni kita tak boleh lari lah. So ada orang hantar revert balik, tukar damper dalam yang lebih baik, tapi lama kelamaan pun dia datang balik juga. Ini memang kita tak boleh lari lah. Dan juga sekarang pun ada dia punya clutch basket ni, dia diorang ada yang dah bikin billetnya, aluminium billet. Itu sepatutnya lebih ringan dan lebih kuat lah, dan lebih tahan. Mungkin ini boleh menambahkan kita punya acceleration power pasal dia dah makin ringan. Tapi tu nak kena set jugalah, saya ingat bila dah ini, pasal dia punya weight distribution semua dah lain kan. So nak kena pandai-pandai tahu set lah. Okey, ni yang daripada, boleh dikatakan daripada Indonesia. Tengok yang Vietnam punya, sama atau tak sama. Ni dia guys, Vietnamnya 2ND. Wow, dia punya packing lain sikit dia ada cardboard pula. Boleh tahan. Okey. Selalu kalau benda-benda yang OEM lah, yang original ni, dia punya packing memang mantap dan padu guys. Dan semua ada labelkan Yamaha punya genuine parts lah. So ni yang Vietnam punya. Mari kita tengok apa beza dia agaknya. Okey, alright guys. Apa kata sebelum saya tunjukkan yang lebih lanjut, mari kita timbang dulu, tengok ada beza tak antara ini dua, yang Vietnam dan Indonesia punya. Jom. Okey guys, kalau nak timbang pastikan mesin timbang dah ada lah Okey, sebelum apa-apa mari kita timbang yang Indonesia punya dulu. Ni yang dah bekas pakai lah. Okey. Ni semua dah set betul-betul. Okey. Mari kita letak di atas. Bismillah. Okey. 1224 that means about 1.2 kg. Okey. 1.2 kg ini yang Indonesia punya. Okey. Sekarang kita tengok yang Vietnam punya pula. Tengok ada beza dalam dia punya berat tak. Bismillah. Sama guys that means mantap. Dia punya QC ni memang cun lah antara kilang Yamaha di negeri masing-masing sama 1.1233 juga. Okey, so sama 1.2 kg kedua-duanya. Okey. Alright guys, jom kita pergi tengok lagi secara terperinci. Okey guys, itu kita dah timbang. Okey, kalau kita nak go in depth secara terperinci yang Vietnam punya ni dia ada lebih 10 gram 10 gram kalau nak diberbandingkan daripada yang Indonesia punya. So Indonesia punya tadi ada dalam 1223, 1224 gitu. Yang Vietnam punya kalau tak silap aku 1233 ke 1234 itulah dia punya berat. So but basically both is about there 1.2 kg. Probably that itu yang dia punya requirement lah. So mari kita tengok lagi terperinci ada betul ke ada banyak perbezaan ataupun mereka cuma berbeza dalam dia punya berat aja. So mari kita tengok. Okey, mula-mula kita dapatkan begini. Okey, sama guys sama cun. Okey. Usually kalau benda ni revert ni dah makan, korang nak kena check dekat sini sekali. Sini mesti ada bekas korang punya clutch plate dengan friction plate. Guarantee ada bekas. Cuma nak kena
pegang macam ini lah, rasakan. Kalau dia korang dah ada rasa macam ada longkang itu kan, dah tak smooth macam ini walaupun ada bekas tapi dia masih smooth. So masih ada harapan lah, masih ada harapan boleh pakai. Tapi kalau longkang dia dah dalam bekas clutch plate dengan friction plate tu, ada bagusnya tukar lah. Kalau ada orang tak tukar, ada orang akan file sini lah. Jadi file sini, kasih dia smooth sikit pun boleh juga. Tapi ada bagusnya kita tukar. Pasal kalau dia ada longkang, nanti kalau kita tarik clutch, longkang ni makin lama dia akan makin menahan tau. Kita punya, bila kita tarik clutch, push rod tu tolak, longkang ni dia akan menahan daripada kita punya clutch plate terbuka. Terbuka guys, terbuka. Jadi tu longkang akan menahan, jadi kita punya clutch punya operasi tak smooth lah. Itu dia punya kalau dah rosak. So revert dan sini. Okey. Tu dia, tengok ni. Tengok nampak tu, ada bergerak. Nampak tu, bergerak Okey, tu satu. So, macam aku cakap tadi, kalau baru memang tak ada bekas lah. Pasal ini standard. Benda bergerak, macam mana pun mesti ada makan. So, tapi kalau yang baru, dia bersih lah. Dia tak ada bekas, tak ada apa. Dan dia solid solid molid guys. Tak bergerak. Ni keras. Okay. So, ni dia. So, mari kita tengok pada dalam dulu. Dia nampak sama tapi kalau kau tengok betul-betul dia tak serupa. Okey, yang sebelah kiri ni Indonesia, yang sebelah kanan Vietnam. Ada perasan tak guys? Okey, kalau tak perasan aku akan bilang. Kau tengok revert dia. Tengok revert dia Tengok revert dia. Yang Indonesia punya revert dia color besi terang Yang Vietnam punya color besi gelap Okey. Secara pengalaman dan kefahaman aku apa-apa besi yang gelap biasanya diorang dah extra harden tau. So bila diorang dah extra harden, benda tu akan lebih tahan lah. Ataupun diorang pakai different material yang lebih tahan. Mungkin kelebihan dia kat situ. Itu satu. Perbezaan dia. Dia pun ada berat sikit. Okay. Kalau kau tengok pada gear yang mungkin yang Indonesia punya dah bekas pakai, so color dia ada gelap sikit lah. Mungkin lah ke memang gelap pun aku tak tahu pasti, pasal aku pun dah tak ingat waktu aku tukar yang ni color dia terang ke gelap. Tapi kalau kau tengok yang Vietnam punya ni, dia ada terang sikit, dia clear sikit. Tapi dia punya, kalau kau perasan, dia punya revert dengan gear besar ni lebih kurang sama color. Kalau kau tengok yang Indonesia ni, dia punya revert dengan gear besar ni, wah tu jelas colornya berbeza. So bezanya kat situ lah. Selain pada tu, dalam sama juga copper bush, tu standard. Dia punya posisi lubang tu untuk ada minyak boleh mengalir sikit dalam pun sama lebih kurang. Okay. Itu dia guys. Belakang dia pun cun. Cuma warna berbeza, berat pun berbeza. Mungkin dia yang Vietnam punya dia pakai material dia yang lebih tahan sikit. So daripada situ mungkin dia punya weight dia ada terlebih sikit lah. Tapi lebih pun tak lebih banyak, 10 gram aja guys. Okay. So daripada tu, lain pada tu tak ada. Tapi aku dengar lah, aku ada tengok channel-channel lain juga. Ada yang mengatakan yang Vietnam punya ni, bukan cakap pakai terus tahan bertahun-tahun lah. Tu pun mustahil jugalah. Kau pakai apa-apa clutch basket pun lama-lama pun ada masalah juga, longgar juga. Tapi dia boleh tahan lebih lama sikit berbandingkan dengan OEM yang daripada Indonesia ni. Okay? So aku tak boleh kasih kata putus. Aku cuma sekarang nak buat pembandingan je. Jadi kita dah nampak apa beza dia. Tahan lama tak tahan lama tu aku tak tahu, pasal ini pun makan masa kalau kita nak kalau kita nak tukar yang baru punya lah. Kalau kau jaga minyak kalau jaga maintain motor betul-betul, mungkin lebih pada setahun, 2 tahun boleh tahan juga ni
clutch housing. Tapi dia punya, kalau dia dah down, boleh jelas lah, boleh dengar dekat sebelah clutch kau tu dah start bunyi pelik-pelik, dah ada bising. Kita senang cakap tak sedap didengar. Tu kira masanya dah time boleh cuba try test, tukar yang baru punya. Dan pada akulah, walaupun ada yang billetnya yang baru punya pun, kalau ada nak cuba, boleh cuba, silakan. Jadi kalau dah ada orang cuba, ada orang bikin vlog, jadi boleh share kan pengalaman masing-masing, lagi bagus. Tapi buat masa ni, clutch housing yang paling bagus lah untuk Waisuku pada aku tetap yang OEM punya. Tak kira lah, mungkin daripada Indonesia ke, Vietnam ke, Philippines ke, Thailand ke, pastikan benda-benda seperti ni gunakan yang original OEM. Itu pada aku yang terbaik. Walaupun kau dah rosak betul pun, revert balik dah berkali-kali, sampai plate belakang ni semua dah makan ke apa ke kan, cuba cari, nak tukar balik, cari yang original punya lah. Pasal apa? Kalau original, dia punya measurement, dia punya ukuran semua dah ditetapkan untuk parts tu. So tak akan lari kalau kau revert balik. Dia akan lebih cun kalau nak berbandingkan daripada aftermarket punya. Tapi revert ni kalau boleh cari yang baik punya lah. Itu ya pada aku yang paling mustahak. Revert ni yang selalu dia makan. Dan damper dalam ada bermacam-macam brand dan jenis kan guys. Okay, pada situ korang pilih yang terbaik dan gunakan OEM untuk parts-parts benda-benda besar macam ini. Okay, so daripada itu, itulah saja vlog aku pada hari ini. Harap korang semua sihat-sihat dan sejahtera sekali lagi. Okay, semoga semua selamat mencuba. Hingga ketemu di lain video. Singkap guys. Assalamualaikum.